Okey, Assalamualaikum dan selamat petang. Okey, jadi hari ini kita sambung kelas PDPR kita. Okey, kita masuk topik baru, okey, bab 6. Topiknya adalah ketaksamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Okey, ketaksamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Okey, masuk ketaksamaan ni, okey, yang ada simbol lebih besar, okey, ataupun lebih kecil, ataupun simbol lebih besar dan sama, okey, dan ada simbol lebih kecil dan sama. Ini beza persamaan linear dengan ketaksamaan linear. Okey, dia ada simbol 4 ni. Lebih besar, lebih kecil, lebih besar atau sama, okey, ataupun lebih kecil atau sama. Okey, kalau persamaan dia cuma ada simbol sama dengan. Ini persamaan. Kalau ketaksamaan ada simbol ini, 4 simbol ini. Okey. Okey, yang pertama. Okey, mewakili situasi dalam bentuk ketaksamaan linear. Saya tulis balik yang tadi. Okey, kita ada 4 simbol. Yang pertama lebih besar. Okey, itu ketaksamaan. Yang kedua lebih kecil. Okey, yang ketiga lebih besar, okey, ataupun sama. Dan yang keempat lebih kecil atau sama. Okey. Okey. Ini 4 simbol bagi ketaksamaan. Kalau ada 4 simbol ni, kita tahu dia adalah ketaksamaan. Okey. Sekarang kita akan tengok yang pertama, bagaimana untuk mewakili situasi. Okey, kita nak tukar dalam bentuk ketaksamaan linear. Okey, contoh. Taufik ingin membeli beberapa buah buku rujukan dan buku latihan. Dia nak beli buku rujukan dan buku latihan semasa pameran buku diadakan. Taufik mendapati harga sebuah buku rujukan ialah RM14. Okay, ini buku rujukan. Dan harga buku latihan adalah RM9. Amount maksimum yang boleh dibelanjakan oleh Taufik ialah 100. Okay. Dia kata amount maksimum. Okay. Okey, amount maksimum. Wakilkan situasi di atas dalam bentuk ketaksamaan linear yang sesuai. Okay. Kita ada buku rujukan, kita ada buku latihan. Katalah kita guna pemboleh ubah. Buku rujukan, okey. Okey, katalah kita simbolkan dia dengan pemboleh ubah X. Okey, nak pakai apa-apa pun boleh, nak pakai AB pun boleh, MN pun boleh, PQ pun boleh, apa-apa aja. Okey. Yang ini dalam contoh ini saya mulakan dengan X. Buku rujukan adalah X dan buku latihan adalah Y. Okey. Okey. Jadi, macam mana kita nak wakilkan situasi dalam bentuk ketaksamaan? Okey. Buku rujukan harganya RM14. Okey, RM14. Jadi, saya akan tulis 14X. Okey, RM14 harga buku rujukan. Okey, ditambahkan dengan RM9 harga buku latihan. Okey. Amount maksimum yang boleh dibelanjakan adalah 100. Okey. Duit dia ada 100 sahaja. Okey. Kalau kita guna simbol ini persamaan. Okey. Tetapi dia kata bentuk ketaksamaan. Okay. Kalau bentuk ketaksamaan, kita kena gunakan 4 simbol ini. Okay. Antara 4 simbol ini. Lebih besar, lebih kecil, lebih besar atau sama, ataupun lebih kecil atau sama. Okay. Untuk contoh ini, dia kata amount maksimum. Jadi, jumlah harga buku rujukan dan buku latihan mestilah lebih kecil ataupun sama dengan 100.
100. Okey, kita tak boleh guna simbol lebih besar. Kenapa? Sebab dia kata maksimum. Okey, jangan lebih 100. Jadi kita tak boleh guna simbol yang lebih besar. Okey, jadi kita hanya boleh guna simbol lebih ke kecil. Okey, jadi untuk contoh yang pertama, jawapan dia adalah 14x tambah 9y lebih kecil ataupun sama dengan 100. Sebab duitnya ada 100 sahaja. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua. Okay. Puan Hidayah ingin membeli beberapa keping poster matematik untuk digantung di bilik matematik. Diberi harga sekeping poster kecil adalah RM12.50 dan harga sekeping poster besar ialah RM18.50. Wakilkan pembelian kedua-dua jenis poster dalam bentuk kertas samaan linear yang sesuai jika peruntukan daripada sekolah ialah RM150. Peruntukannya RM150. Dia tak boleh lebih daripada RM150. Kalau tak boleh lebih RM150, antara simbol lebih besar, lebih kecil, lebih besar atau sama, lebih kecil ataupun sama, kita akan potong yang lebih besar ni. Kita tak akan gunakan yang lebih besar. Sebab duitnya adalah 150. Jadi dia kena belanjakan kurang daripada 150. Jadi nak buat dalam bentuk kotak samaan, poster kecil, katalah kali ini saya pakai poster kecil pemboleh ubah P. Poster besar, saya pakai pemboleh ubah Q. Kan? Saya tukar dalam bentuk kotak samaan, RM12.50 poster kecil P. Tambahkan dengan RM18.50 poster Q. Jumlahnya mestilah lebih kurang daripada RM150. P dan Q ini adalah bilangan poster kecil dan bilangan poster besar. Tapi kita tak carilah. Dalam soalan ni dia tak minta kita carikan. Jadi jawapan kita sampai di sini pun boleh, ataupun kita nampak RM12.50 sen, RM18.50 sen. Ini dalam bentuk perpuluhan. Kita nak genapkan dia. Kita tak nak perpuluhan. Jadi tak nak perpuluhan, kita akan darab semua ini dengan 2. Jadi RM12.50 sen darab dengan 2, kita dapat RM25. P tambah RM18.50 sen. Kalau kita darab 2, kita dapat RM37. Q lebih kecil atau sama dengan, kalau sebelah kiri darab 2, sebelah kanan pun darab dengan 2. 150 darab 2, kita akan dapat 300. Ini contoh yang kedua. Macam mana kita tukarkan ke dalam bentuk kotak samaan. Okey, cikgu. Okey, kita teruskan. Yang kedua, membuat dan menentusahkan konjektor tentang titik dalam rantau dan penyelesaian bagi satu kotak samaan linear. Pada tingkatan menengah rendah lah, tingkatan 1, 2, 3, kamu pernah belajar kotak samaan. Kamu pernah belajar kotak samaan juga. Dalam menengah rendah, kalau kita kata X lebih besar daripada sifar, maka kawasannya adalah di sebelah kanan. Dan kalau kita kata X lebih kecil daripada sifar,
kawasannya adalah sebelah kiri. Okey, ini yang menengah rendah lah. Okey, ataupun kalau dia paksi Y. Okey, paksi Y, kalau dia lebih besar, okey, kawasannya adalah ke atas, dan kalau dia lebih kecil, kawasannya di bawah. Okey, ini yang menengah rendah lah. Okey, tingkatan 1. Okey. Untuk tingkatan 4, okey, kita nak tengok kawasan dia, okey, rantau dia, okey, daripada satu ketaksamaan linear, okey, atau satu persamaan. Okey, kita nak tengok di manakah kawasan dia, okey, jika dia lebih besar ataupun lebih kecil bagi satu ketaksamaan. Okey. Contoh, kita ada garisan ini. Garisan ini katalah persamaan dia adalah Y sama dengan MX tambah C. Apa-apalah. Okay. Ini arm dia Y sama dengan MX tambah C. Katalah dia Y sama dengan 2X tambah 3. Contoh. Okay. Katalah contoh garisan ini adalah Y sama dengan 2X tambah 3. Ini Y, ini X. Okey. Kalau kita nak cari simbol, kalau kita nak cari rantau yang lebih besar, rantau yang lebih besar adalah yang di sini. Okey. Ini garisan. Okay, ini garisan dia. Okey. Kalau lebih besar, kawasannya di sini. Ini kawasan dia. Ini untuk yang lebih besar. Okey. Jika dia nak Y lebih besar daripada 2X tambah 3. Okey, jadi dia di bahagian atas. Okey, yang bahagian di sini, bahagian sini, ini adalah bahagian untuk Y lebih kecil daripada 2X tambah 3. Okey, kena pandai, kena pastilah. Okey, ini di atas lebih besar, yang di bawah lebih kecil. Okey. Simple sahaja. Okay. Tengok gambar ajar. Sama dengan contoh yang kedua. Ini Y. Ini X. Okay. Katalah persamaan ini adalah Y sama dengan negatif 3X tambah 5. Contoh. Untuk lebih besar, okay, ini garisan. Ini garisan dia. Okay. Kawasan lebih besar adalah di atas. Ke sana. Jadi, di sini adalah kawasan Y lebih besar daripada negatif 3X tambah 5. Okay, ini kawasan di atas. Di bawahnya, ini garisan, ini garisan, di bawahnya di sini. Okay. Jadi, semua yang di bahagian sini, semua yang di bahagian sini, ini adalah Y lebih kecil atau sama dengan negatif 3X tambah 5. Ini kalau dalam bentuk bersama, kalau bentuk ini, garisan ini, garisan condong. Untuk yang menengah rendah, tingkatan 1, kamu cuma tengok yang tegak ataupun melintang sahaja. Untuk yang ini, tingkatan 4, kita akan tengok jika garisan dia itu condong. Dia ada kecurunan lah. Ini contoh sama dengan tadi, menengah rendah. Kalau lebih besar, dia di atas. Kalau yang bawah, kawasan di bawah ini adalah lebih kecil. Sama juga dengan paksi Y. Untuk yang lebih besar, lebih besar dia ke kanan, lebih kecil dia ke kiri. Ini basic lah dua ni. Yang pertama, yang ini dan ini yang baru. Untuk tingkatan kita ada 4 bentuk ni lah. Secara umumnya. Sekarang, semua titik yang berada pada garis lurus,
dia akan menjadi ni, Y sama dengan MX tambah C. Contoh, kalau kita ada bergarisan begini, nampak dah? Okay. Kita ada satu garis begini. Okay. Jika titik itu berada pada garisan, ni saya bulatkan di sini ni, ini. Okay. Jika dia berada pada garisan, okay, simbolnya adalah ataupun persamaan dia adalah Y sama dengan MX tambah C. Jika dia berada pada garisan. Okay. Jika dia berada di atas kawasan sini, kawasan sini di atas, jika dia berada di atas, letak samaan dia adalah Y lebih besar, MX tambah C sama dengan di atas lah. Dan kalau dia bawah, dia adalah lebih ke A. Kurang jelas sikit lah, nampak tak? Kurang jelas sikit, tapi kalau kita buat gambar aja dia lebih senang lah, daripada kita bayangkan, buat gambar aja lebih senang faham. Sekarang kita tengok 3 contoh yang akhir. Diberi bahawa persamaan linear, ini baru ada pengiraan lah. Yang awal-awal tadi tiada pengiraan. Cuma pengenalan. Ini pengiraan dia. Diberi persamaan linear Y sama dengan negatif 3X tambah 6. Tanpa melukis graf garis lurus, dia kata ini tanpa melukis. Tentukan sama ada titik yang berikut, memuaskan persamaan Y sama dengan 3X tambah 6 ataupun Y lebih besar daripada negatif 3X tambah 6 atau Y lebih kecil daripada negatif 3X tambah 6. Dia kata tanpa lukis, tanpa melukis, tentukan sama ada titik ini A, B dan C ini, dia adalah sama dengan lebih besar ataupun lebih kecil. Macam mana nak buat? Kita ambil persamaan yang dia bagi. Y sama dengan negatif 3X tambah 6. Kita ada titik 25. Koordinat 25. Koordinat 25, ini X. X-nya 2, Y-nya 5. Sekarang kita akan gantikan nilai X2 dan Y5 ke dalam persamaan. Jadi di sini kita bahagikan 2 begini. Y5. Untuk yang sebelah kanan, negatif 3X tambah 6. Negatif 3. Ada X. Jadi masukkan nilai X kita. Nilai X kita adalah 2. Gantikan X dengan 2 tambah 6. Kita kira. Negatif 3 darab 2. Ini negatif 6. Negatif 6 tambah 6. Negatif 6 tambah 6. Kita dapat sifar. Jadi sebelah kanan jawapan kita adalah sifar. Sebelah kiri jawapan kita adalah 5. Jadi 5 dan sifar, adakah dia sama? Dia tak sama. 5 dan sifar, hubungan dia adalah lebih besar ataupun lebih kecil? 5 lebih besar daripada sifar. 5 adalah lebih besar daripada sifar. Jadi untuk jawab soalan A, untuk soalan A, 25, dia memuaskan lebih besar. Ambil jawapan yang ini. Y lebih besar daripada negatif 3X tambah dengan ini untuk yang pertama 25. Itu yang pertama. Yang kedua, B.
titik 12. Okey, titik 12, nilai X-nya 1, nilai Y-nya adalah 2. Okey, jadi nak tahu dia sama, lebih besar ataupun lebih kecil, kena kira. Okey, gunakan persamaan linear ini. Okey, Y sama dengan negatif 3X tambah 6. Sama juga dengan tadi, gantikan Y. Apakah nilai Y? Nilai Y 2. Tulis 2. Untuk sebelah kanan, negatif 3X tambah 6. Jadi, negatif 3, okay, X, 1. X-nya adalah 1 tambah negatif 3 kali 1, negatif 3, tambah dengan 6, kita akan dapat negatif 3 tambah 6 dapat Negatif 3. 3. Okay. Negatif 3 tambah 6 dapat 3 positif. Jadi sebelah kanan 3, sebelah kiri 2. Jadi simbol dia sama, lebih besar atau lebih kecil. 2 dengan 3. Lebih besar, lebih kecil? 2 lebih kecil dari 3. 2 lebih kecil. Jadi jawapan dia adalah 1, 2 memuaskan Y lebih kecil daripada negatif 3X tambah 6. Itu sahaja. Okey. Tengok jawapan akhir dia je. Lebih kecil ataupun lebih besar ataupun sama. Okey. Kalau dia lebih besar, contoh di A, maksudnya dia berada di atas garisan lah. Okay, di atas garis persamaan linear. Kalau lebih kecil, dia berada di kawasan bawah. Okey, untuk C. Negatif 19. Negatif 19. Okey. Okay, ini adalah X. X-nya negatif 1. Y-nya adalah 9. Sama juga caranya tadi. Ambil persamaan dia. Okey, Y sama dengan negatif 3X tambah 6. Sama je. Y. Okay, untuk soalan ini Y adalah 9. Tulis 9. Okey, negatif 3 kekalkan X. X sekarang adalah negatif 1 tambah 6. Okay. Negatif 3 darab dengan negatif 1. 3 kali 1, 3. Negatif dapat positif lah. Okay. Negatif 3 darab negatif 1 dapat 3 positif tambah 6. 3 tambah 6 di sebelah kanan kita dapat 9. 9 sebelah kanan, sebelah kiri pun kita dapat 9. Jadi sebelah kiri 9, sebelah kanan 9, simbolnya adalah lebih besar, lebih kecil, ia adalah sama. Sebelah kiri sama dengan sebelah kanan, nombor 9. Jadi untuk soalan yang ketiga, Cikgu, kalau sama tulis apa? kalau sama tulis sama. Tulis sama. Kalau sama, tulis sama. Okay, dia kata sama ada dia sama, dia lebih besar ataupun lebih kecil. Kalau sama, tulis sama je. Okay. Kalau sama, kiri 9, kanan pun 9. Okay. Guna simbol sama dengan. Okay. Kalau sama, tulis simbol sama dengan. Jadi jawapan dia akan jadi negatif 19 memuaskan. Okay. 19 memuaskan. Okay. Y sama dengan negatif 3X tambah 6. Okay. Itu 3 contoh untuk lebih besar, lebih kecil dan sama.
Kalau sama, maksudnya titik itu berada pada garisan. Titik itu berada pada garisan. Kalah tu. Ha? Cuba. Ada? Ada mau tanya?